Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Anaz's channel. So dalam video kali ini saya nak tunjuk kat korang semua macam mana nak main PS2 dekat dalam Nintendo Switch korang. Sekarang ni still tak ada cara untuk kita install PS2 and kita boleh run dekat menggunakan home screen ataupun mana-mana jenis homebrew yang korang boleh guna untuk main game PS2 dekat dalam Nintendo Switch. Jadi dengan tu saya dapat satu idea di mana untuk main game PS2 dekat dalam Nintendo Switch ni korang boleh guna ada beberapa cara sebenarnya. Korang boleh guna Laka, which is ada saya tunjuk dekat dalam video sebelum ni. Saya tukarkan Nintendo Switch saya kepada retro device, King of Retro Device saya letak dalam title tu, which is untuk Laka dia ada banyak emulator yang korang boleh guna dekat dalam Nintendo Switch ni. And itu termasuk yang sekarang ni dia support PS2 punya core, which is korang boleh guna untuk main game PS2 dekat dalam Nintendo Switch. Tapi malangnya yang dekat Laka core untuk PS2 tu dia sangat lag. Jadi bagi saya tak sesuai kalau korang nak guna untuk main game PS2 dekat dalam Nintendo Switch ni. So dengan tu saya ada beberapa idea yang saya nak tunjuk, and that's why saya buat video ni. Saya nak test sendiri macam mana kalau kita install PS2 dengan menggunakan Android. So untuk pengetahuan korang yang Nintendo Switch ada Android yang korang boleh install dekat dalam Nintendo Switch, and itu hanya boleh digunakan dekat dalam Nintendo Switch version 1 saja yang ada mod chip Arista. So kepada korang yang tak tahu code name Arista adalah Nintendo Switch versi 1 yang boleh di-hack dan boleh di-mod. So untuk check dia senang saja, korang boleh tengok dekat siri kat bahagian bawah ni sekiranya korang beli Nintendo Switch version 1. So untuk Arista Nintendo Switch ni hanya ada untuk Nintendo Switch yang keluar, model Nintendo Switch yang keluar pada 2018 dulu. So sekiranya korang ada Nintendo Switch version 2, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED yang menggunakan mod chip, mana-mana model Nintendo Switch yang guna mod chip, korang tak boleh guna Line Edge OS, which is Android untuk dekat Nintendo Switch ni. Sebab sekarang ni untuk Android dia tak support mod chip punya model. So korang tak boleh follow video ni. And macam saya cakap, ini hanya boleh digunakan untuk Nintendo Switch yang boleh dihack saja, yang menggunakan motherboard Arista saja. So pertama sekali saya akan boot Nintendo Switch saya ke Android. Saya akan guna RCM loader ni untuk boot Nintendo Switch saya kepada Hecate. So kalau korang ada RCM loader ni, ianya senang untuk korang guna untuk boot Nintendo Switch korang kepada mana-mana jenis payload yang korang nak. So sekiranya korang nak boot ke custom firmware ke Android ke, korang boleh guna RCM loader ni. Saya akan tinggalkan link dekat bahagian bawah sekiranya korang ada korang berminat nak beli RCM loader ni. Okay, so macam ni lah cara macam mana korang nak boot menggunakan RCM loader ni. Just plug korang punya RCM jig and then masukkan RCM loader ni. So korang kena boot Nintendo Switch korang ke RCM mode dulu dengan tekan butang plus dan juga power button. And kat sini korang just plug in RCM loader ni, and sekarang dia akan boot ke Hecate. Okay, so kat sini dia ada pilihan. Sekiranya korang dah install Line Edge OS, which saya akan tinggalkan link dekat bahagian bawah, korang boleh follow tutorial tu untuk install Android dekat dalam Nintendo Switch korang. So kat sini saya just pergi dekat bahagian more config, and dekat sini ada option untuk saya boot Nintendo Switch saya ke switch root Android. So saya akan tap kat sini, and now Nintendo Switch saya akan boot ke Android, which korang boleh guna Android sepenuhnya dekat dalam Nintendo Switch korang. So itu adalah keistimewaan Nintendo Switch version 1 buat masa ni. Line Edge OS yang saya guna adalah Line Edge OS 18.1, which is Line Edge OS yang versi yang paling latest. So far saya cuba Line Edge OS 18.1 ni, everything memang smooth. Kalau korang nak test Line Edge OS 18.1 dekat dalam Nintendo Switch ni. Okay, so korang tengok yang logo Line Edge OS kat depan ni. So ini maksud yang Nintendo Switch saya dah berjaya boot ke Line Edge OS, and korang boleh tengok kat sana. Alright, so macam yang saya cakap, Nintendo Switch ni dah pun boot ke Android sepenuhnya, and mana-mana game dekat Android saya boleh main dekat dalam Nintendo Switch ni. Okay, so first time saya cuba Line Edge OS ni memang wow. Saya pun sendiri terpegun dengan Line Edge OS ni, sebab saya tak imagine yang Nintendo Switch ni yang boleh run Android.
Okay, so sekarang ni saya akan buka Play Store. Alright, so saya rasa dia punya screen ni terang sangat, jadi saya akan rendahkan dia punya brightness. Okay, so sekarang korang just type Aether SX. Okay, so kita tengok kat bahagian first kali bila korang letak AET, dia akan keluar kat sini Aether SX 2. So tap kat Aether SX 2 ni, and ini adalah aplikasi yang kita kena download untuk main game PS2 dekat dalam Nintendo Switch kita. So dia nama dia Aether SX. So korang just tap install. So sekiranya korang nak guna ni dekat dalam Android pun boleh juga, tak ada masalah, memandangkan yang ni pun saya guna Android dekat dalam Nintendo Switch ni. Okay, so next kita kena download dia punya BIOS. So saya akan tinggalkan link dekat bahagian bawah untuk korang download BIOS ni. Dia akan bawa korang ke website Mediafire. So sekarang just tekan dekat tap dekat BIOS PS2 USA untuk Mediafire ni, and now dia akan start download dekat Android korang. So lepas dia habis download, korang pergi balik ke Play Store, sebab saya dah lupa satu step di mana kita kena guna Zarchive. Saya silap. Okay, so ni korang kena download juga dekat dalam Play Store korang. Korang kena download Zarchive ni. Okay, tap install, then kita kena tunggu dulu. Alright, so dah kita download dia punya Zarchive. So kita dah ada Aether SX, kita ada Zarchive, and last kali korang kena download adalah game PS2 tu sendiri. So untuk game PS2 tu korang boleh search dekat Google. So saya akan saya akan pergi dekat Google ni, and then cari game PS2 ROMs. Okay, so kat sini dekat Cool-ROM ni, dekat dalam Cool-ROM ni dia ada macam-macam game yang korang boleh download. Tak semestinya PS2 saja, dia ada macam-macam jenis game yang korang boleh download dekat dalam website ni. Top 25 downloaded. Okay, saya akan tengok sini top 25 punya game. Kita akan download okay, so kita akan try Mortal Kombat dulu. So ni adalah Mortal Kombat dekat dalam PS2 punya konsol. Okay, so bila korang dah jumpa korang punya game, korang just scroll bawah, and korang akan tengok ada download now. So dekat download now ni korang just tap, and dia akan start download file ni. So sekali lagi tap dekat download. Okay, so sekarang ni dia dah sedang download. Saya akan skip video ni sampai dia habis download, and then kita akan proceed untuk tengok macam mana Aether SX handle PS2 punya emulator. Kita akan tengok sama ada ini support ataupun tak kalau kita guna dekat dalam Lineage OS atau iaitu Android untuk Nintendo Switch ni. Okay guys, so sekarang ni dia dah pun habis download Mortal Kombat tadi yang saya tunjuk korang sebentar tadi. Alright, so kita dah pun selesai download ke semua barang yang kita perlu untuk main game PS2 dekat dalam Nintendo Switch ni. Okay, so sekarang korang just launch Aether SX dekat Nintendo Switch korang, ataupun kalau korang guna Android, korang just launch Aether SX 2 ni. Okay, tap next. Okay, so sekarang dia bagi tahu import BIOS. So now kita kena pergi balik ke menu, and then kita kena buka Zarchive. Sebelum tu sekiranya dia bagi tahu untuk korang aktifkan allow access to manage all file, korang just kena aktifkan allow access untuk all file. Okay, so kat bahagian ni korang just cari download. Okay, so kat download ni, now korang akan tengok dia punya BIOS kat dalam download ni. So korang kena extract dulu dia punya BIOS ni. Korang ada tengok ke sini, korang just tap dekat dia punya zip file ni, and then korang tap dekat extract to yang nombor 2 ni, bukan extract file ya, dekat extract to ni. Okay, so sekarang dia dah pun extract BIOS ke dalam file ni. Second korang kena extract adalah dia punya games tadi yang korang download, which is untuk saya download Mortal Kombat. So saya akan extract Mortal Kombat. Macam tadi juga korang just tap dekat game tu, and then pilih extract tu.
Alright, so sekarang ni dia start extract file. Sekali lagi kita kena tunggu untuk dia extract game file ni. Alright, so sekarang ni dia dah pun habis extract game tadi, and sekarang kita dah boleh buka balik ATSX. So tap dekat import BIOS. Okay, so now korang kena cari folder BIOS yang korang extract menggunakan Zarchiver tadi. Pergi dekat folder download. Okay, so kat sini kita kena buka dia punya BIOS tadi, folder ni. Okay, so now dia akan tunjuk bila korang dah buka folder BIOS tu, dia akan tunjuk 3 file ni. Okay, so now korang just tap antara ketiga-tiga file BIOS ni. Korang just tap kat pilih mana-mana satu yang korang nak. Okay, so saya pilih USA version 1.60 ni, and then tap next, game directory. So game directory korang just tap dekat plus ni, and then pilih folder download. So kat sini saya recommend korang buat satu folder baru, and then korang just letak ke semua games yang kita download tadi, which is PS2 punya ROM, letakkan dekat dalam folder yang baru korang buat. So buat sementara ni saya akan skip benda ni, and saya akan guna direct folder je. So now tap next and setup complete. So bila korang dah berjaya masuk ke dalam menu ATSX, korang akan tengok game korang yang korang extract gunakan Zarchiver tadi. So now untuk main game tu korang just tap dekat games ni. Now dia akan lancarkan game tu lepas je korang tap ke games yang korang pilih. Alright, so saya tak sure lagi kalau kita boleh guna D-pad dekat dalam Nintendo Switch ni, tapi saya akan try setup nanti macam mana. Saya akan update dekat korang semua. So buat sementara ni saya belum lagi dapat guna dia punya joystick ni, so kita akan guna touchscreen saja. Okay, no MKSM save data present on memory card. Okay, so pilih yes kat sini. Yes juga. You wish to format memory card SD card. Okay. Alright. Okay, so sebelum tu saya minta maaf sekiranya korang tengok dia punya screen ni kotor, manakala yang kita guna touchscreen saja. So tak ada pilihan lain untuk elak daripada fingerprint ni. Okay, so adjust brightness. So saya akan pilih supaya dia terang sikit. Okay, so dekat sini sekiranya korang blur macam mana nak tukar joystick ni kepada D-pad, korang just tap dekat bahagian tengah-tengah ni, dekat tepi start. So dia akan tukar kepada D-pad. Okay, so now kita akan cuba main game Mortal Kombat ni. Alright, so korang boleh tengok yang dia dekat part ni agak sedikit lag untuk game Mortal Kombat ni. Dan mungkin saya rasa korang kena adjust dia punya setting dulu untuk dia lebih smooth. Buat masa ni saya tak tahu nak adjust dia punya setting. So kita akan cuba tengok part dekat macam mana dia lawan nanti. So kita sampai part dia lawan ni, and korang sendiri boleh tengok yang dia punya game ni memang sangat-sangat lag. So saya rasa Mortal Kombat ni kita kena setting dulu, kita kena adjust dia punya frame rate dan sebagainya. So memang tak dapat main kalau korang tak adjust dia punya setting ni. So kita akan cuba game lain pula. Saya akan cuba game yang mungkin lebih smooth dari apa yang kita tengok tadi. So now saya akan download game lain. Okay geng, so saya dah download game yang baru lagi, which is game yang lebih kecil dari yang Mortal Kombat. So kita akan cuba game Digimon Rumble Arena. So sebelum tu saya kena extract dulu macam yang kita buat dekat Mortal Kombat tadi. Alright, so saya dah pun extract Digimon, and dekat sini kita kena keluar dulu. Okay, so mari kita tengok sama ada game Digimon ni boleh main ataupun tak.
So far dia punya opening scene tak ada lag dan sebagainya. Untuk pilih hero pun dia tak ada lag. And mari kita harap yang time gameplay nanti dia pun tak lag. Okay, so ada juga bahagian yang dia lag. Okay, so itu je lah untuk video kali ni. And so far boleh lah, sebab kalau korang nak try game yang macam kecil-kecil, macam yang game lawan-lawan dekat dalam PS2, boleh guna ATSX ni. So buat masa ni ATSX saya boleh cakap yang boleh lah kalau korang nak test untuk main game yang tak besar sangat, macam game Mortal Kombat tadi. So saya juga dah cuba game macam Kamen Rider Faiz dekat dalam ATSX ni, and so far memang tak ada sebarang lag issue untuk game lawan-lawan. Mungkin kalau korang set up betul baru dia boleh handle kot untuk lebih smooth kalau korang main menggunakan ATSX ni. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi tengok video ni sampai habis. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang yang dah subscribe channel ni. And jangan lupa untuk tekan butang subscribe kalau korang baru dekat channel saya ni. So saya akan jumpa korang dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Kita akan jumpa lagi nanti. Something out of